So Taufik boleh cakap ke Taufik? Ada problem? Kalau ada problem kena keluar masuk balik lah insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takkan tunggulah sebab ini plan macam pukul 12 tu habis lah. Sebab siapa yang ada carry on lah, yang tak ada nanti kita bagi link lah insyaAllah. So Taufik you keluar nanti you masuk balik lah, no problem. Terima kasih EP Lipi, EP Lutfi. EP dah lah bulan 2. Tahniah dah naik ke EP. Terima kasih Alwani join. Saya percaya yang lain pun akan join juga, tapi mungkin ada yang ambil masa dan sebagainya sebab baru pukul 11 suku. Tapi saya tak boleh tunggu lama sebab masing-masing akan ada aktiviti masing-masing lah, termasuk diri saya dan semua yang ada dalam grup pada malam ni, pada pagi ni. First of all, thank you, tahniah di atas semua kerjasama yang dibagi sepanjang Februari. Februari tak berakhir lagi tapi rasa macam dah nak berakhir. Kan? Dia tak berakhir tapi dah macam nak berakhir kan. Itulah. So Taufik okey, boleh dengar? Sebab too long. Okey. Sekejap. Share screen. Okay, you all boleh tengok dekat sini. Okay, good. You boleh dengar, that's good. So, ini adalah performance kita daripada, actually bukan sampai 21 Februari, sampai 20 Februari. Typing error. Saya baru siapkan report ni saja. Tapi kenapa suara you tak dengar? You kena check balik you punya connection, you punya headset tu. Kalau you boleh, sebab kita nak minta you cakap sekali. Okay. So, first of all, kita recap dulu apa yang dah berlalu. Tak apa, you carry on you punya troubleshoot, no problem. Setakat 1 hingga 20 Februari, Alhamdulillah grup kita dah submit 102 case. Sebanyak 78,000 ACE kita beat pada bulan lepas. Bulan lepas which is kita submit is about 70,000 ACE dengan 58 cases. So tahniah. Tahniah kepada Taufik tengah lead the group. Tak berakhir lagi Februari. Tahniah kepada Tuan Lutfi, konsisten istiqamah 15,000 ACE bulan lepas, 15,000 ACE pada bulan ni. You are champion for the last month. So this month also carry on, jangan tarik handbrake, keep moving. Tahniah juga kepada Dr. Farah Wahida, bulan lepas is a champion rookie. So this month already hit the 15 case. Bulan total 2 bulan 26 case. Taufik juga total 2 bulan 31 case. Kan? Test. Tu okey, I dengar test. I dengar suara you. So Ustaz Azman tahniah juga, istiqamah bulan lepas is 15,000 ACE. Bulan ni pun is almost. Jadi jangan tarik handbrake, keep moving. Alwani, well done, ada improvement yang baik. And istiqamah daripada start you contract sampai hari ni, you never miss to submit the case. Maksudnya income you naik setiap bulan. Teruskan, jangan apa orang kata macam slow down. Maksudnya you just maintain, tak ada masalah, or improve. Tapi kalau you slow down, you akan nampak you punya increment of income tu slow balik lah. And so tahniah juga kepada Tuan Mio, konsisten. So bulan ni saja, kalau tak salah saya, kita lebih kurang dalam 19 agent yang dah submit semua case. Alhamdulillah, well done R&R Group. Kita ada lebih kurang, saya tak tahu dalam report overall dia tulis saya ada 31 agent, tapi saya tengok tim saya by right ada 26 agent, 27 je sebab dah dibuang yang lain kan. So okay, so untuk hari ni apa yang saya nak highlight adalah menuju ke Hokkaido ni, you all boleh monitor masing-masing. So Lutfi, you all tak jauh dah, memang lagi balance dalam 90,000 lebih. Okay, Ustaz Azman pun tak jauh. And untuk new agent macam Taufik, keep moving Taufik. Jangan stop. You mesti ke depan terus sebab you balance you dah tak jauh, 78,000 ACE. And kalau istiqomah case RM85 sebulan, RM85 sebulan bersamaan, RM84 sebulan bersamaan dengan 1,000 ACE. 1,000 ACE kalau kata 10 case, dah 10,000 ACE. Which is you maintain lebih kurang dalam 8 bulan lagi ni, you settle dah terus.
sampai ke Hokkaido kan. Jadi alhamdulillah saya tengok kita punya promotion untuk plan RM50 hari tu memang tim kita mengambil peluang yang baik lah. Selamat datang kepada yang baru masuk ni. Sekejap, siapa yang baru masuk? Okay, tak apa. So yang baru masuk ni saya mengucapkan terima kasih kerana spend masa pada hari ni. Jadi kalau you all tengok dekat sini performance you all semakin hari semakin baik, alhamdulillah. Tak kira lah siapa-siapa pun, hatta yang submit satu case pun not bad, macam Adib. Is good starting. Cuma nasihat saya, kalau you nak submit satu case pada bulan ni, bulan depan you usaha untuk submit 2 case. Bulan ke depan lagi you usaha submit 3 case. Bulan sekali lagi usaha untuk submit 4 case. Berakhir pada bulan 12 tu, tanpa you sedar sebenarnya you dah submit 78 case. Kira lah campur 1, campur 2, campur 3, campur 4. 78 case. Dan soal ACE tu akan datang kemudian. Saya cuma nak remind macam mana dipanggil sebagai quality agent. Okay, agent is normal. Jadi macam mana nak menjadi sebagai quality agent? Quality agent ni dalam syarat company Zurich Takaful Malaysia Berhad ni sangat simple saja. Untuk menjadi quality agent daripada tarikh Januari sampai tarikh Disember, you all contract ni sepanjang 1 tahun ni, you all wajib submit 12 case. You all wajib submit 12 case sahaja. Bererti 1 bulan 1 case. Saya tak nak sembang 10,000, saya nak sembang cakap tentang 12 case saja. You all wajib submit 12 case saja dalam tempoh 1 tahun. You all dah dilayak dipanggil sebagai quality agent. Siapa yang submit 12 case tu paling awal, contohnya kalau kita tengok kat sini sepanjang sekarang ni, you all boleh tengok yang dah submit 12 case ni dalam tempoh 2 bulan ni, Farah Wahida, Dr. Farah dah 26 case. Tuan Mio kita, selamat datang Tuan Mio. Tuan Mio kita dah submit 22 case. Taufik kita dah submit 31 case. Lutfi dah submit 27 case. Ustaz Azman dah submit 13 case. Derang ni yang saya sebut ni, nama ni semua dah layak dipanggil sebagai quality web planner pada tahun ni. Sebab apa? Syarat minimum dia submit 12 case saja. Jadi Alwani you tinggal lagi 1 case lagi. You submit 1 case lagi, you dah quality web planner dah. Alwani satu lagi hari ni kan. Luffy cakap. On the way. On the way. So you totally quality web planner already. Okay. Selepas tu apa benda you all kena buat? You mesti completekan dipanggil CPD hours sebanyak 30 CPD hours. CPD hours ni nak dapat daripada mana? Daripada e-learning. E-learning ni ada je dalam online. Kita akan adakan satu training yang you all jawab je semua soalan. Jawapan semua dah ada dah. Kan? Cuma you all buka tablet, buka scroll mouse, jawab je soalan semua. So automatic you all dah dipanggil quality web planner, you all tak payah risau nak kena terminate ke apa ke, tak perlu nak risau. Cuma di Zurich Takaful dia mensyaratkan bahawa 1 kuarter setiap ejen wajib submit minimum 1 kuarter 3 case saja. Mana ada company yang suruh submit 3 case saja 1 kuarter. Ada banyak company yang suruh submit 1 bulan 4 case. Kan? Kita 1 bulan dia suruh submit 1 case lah. Kalau tak cukup 1 bulan, 1 kuarter submit 3 case. Confirm pada bulan 4 tu commission tak kena suspend. Kepada yang gagal, commission dia akan kena suspend. Bila suspend dia susah lah sikit sebab dia nak kena qada balik yang kuarter yang lepas. Nak kena bayar pula 3 case lagi. Campur pada kuarter tu 3 case jadi 6 case. Jadi susah jadi ejen, tak susah sebenarnya. Kalau you all ikut kepada momentum yang sedia ada ni, saya rasa insya-Allah ramai dah on track. Saya tengok dekat sini macam Zam, ejen baru, Zam Zuri dah submit 3 case. Hisham Malaya dah submit 3 case. Arifin Mamu pun dah submit 4 case. Firdaus di Alustar pun submit 6 case. Zahlika ejen baru pun dah submit 4 case. Maksudnya dah lepas dah kuarter 1 punya requirement. Kan? Saya yang Nofadilah pun dah submit 2 case. Tahun ni saya minta maaf, saya nak fokus pada group, jadi you all takkan tengok sangatlah production team saya daripada diri saya ni banyak sebab saya tengah develop beberapa web planner kepada EP, executive planner. Kalau saya fokus personal sale, memang saya tinggalkan lah. Tapi kita kena bijak dalam memilih kita punya requirement. As saya punya kontrak pula, AM punya kontrak, saya punya team, group saya wajib submit 150 group ACE. Untuk pengetahuan you all, 2 bulan ni kita dah submit 149,500 group ACE. Maksudnya lagi 500 ACE, nanti Alwani submit nanti, settle.
Tahniah semua. Terima kasih Alhamdulillah, tanya. terima kasih banyak-banyak you all. Tahun lepas saya memerlukan 3 bulan untuk submit 150 grup ACE. Tahun ni kita submit lebih kurang 149,500 dan we all lead for the MAACY punya team. Muhammad Anwar JC kita lead the group. Kan? Jadi kita tak nak dah lead semata-mata lead dan senyap. Kita mesti move ke depan. Saya nak pastikan lebih kurang 6 ke 10 orang agent layak ke Hokkaido. Kalau tengok dekat sini semua on track. Kan? You all boleh tengok dekat screen you all, boleh nampak kan? Yang nak layak ke Hokkaido tu. Itu sangat penting. Lutfi balance lagi 97,000 ACE lagi Lutfi. You konsisten dengan 15,000 ACE you lagi 8 bulan, you dah layak terus. Ustaz Azman 105,000 group ACE lagi. Tuan Mio 111 group US ACE lagi. Taufik 78,500, maksudnya lagi 8 bulan you memang confirm dah layak. Bulan 10 you boleh layak lah. You submit saja RM84 punya cases sebanyak 10 case setiap bulan sampai bulan 10 ni, you layak dah terus. Bersama dengan Dr. Farah juga sama, Alwani pun tak jauh dah. Kan? Jom saya ajak ramai kawan-kawan, kita letakkan mission Hokkaido tu adalah mission kita. Bukan sebab apa, mission bila you hit Hokkaido means you punya income dah naik sebanyak 2,000 lebih dan ke atas. Saya dah tak risau dah. Bila you dah berada 2,000 lebih dan ke atas, automatic you all ada satu semangat lain. Maksudnya, you mencari satu benda yang lain. Jadi di R&R group kita ajar pula. Selepas saja you hit your punya personal sale, you mesti recruit dan naikkan diri you ke next level. You mesti naik ke next level. Dengan naik next level tu, you akan enjoy the benefit yang ada pada next level tu. Pada sama you keep buat sharing, keep buat sales and production untuk diri masing-masing. Income untuk diri you, bukan untuk diri I lah. Okay. I cuma guide apa dia pengalaman yang I ada. So saya ucapkan tahniah kepada semua performer pada bulan 2. Kita tak habis lagi. Kita masih berbaki lebih kurang dalam 8 hari. Jadi saya minta kita all out 8 hari. Semua orang, tak kisah siapa pun, usahalah submit 1-2 case lagi. Kita boleh capai lebih kurang dalam 100,000 group ACE. Kan? Kita dah break the record. Bulan ni saja kita submit 102 cases. Not bad. Jadi saya tak nak buang masa. Saya nak jemput Taufik. Adakah ada line ke? Taufik boleh cakap ke? Dengar tak? Dengar. Okay, Taufik. 2 bulan you dah submit 31 case. Dan you punya ACE dalam 21,555 ACE. Bulan ni saja you dah submit 24 case dengan 16,000 ACE dan you tengah lead the group. Boleh tak you kongsikan apa yang menyebabkan you sangat-sangat bersemangat? Setiap hari you boleh katakan communicate dengan Abang Sidi, kan? You ni menggambarkan I teringat Lutfi dengan Tuan Mio masa muda-muda awal lah. Boleh kata setiap hari mengganggu saya, tapi ganggu yang positif. Saya suka. Dan jangan kata tidak kan, saya suka. So apa yang menyebabkan you sangat-sangat bersemangat dan istiqamah, keep submit dan keep submit. Apa you punya impian besar dan ke mana you punya target selepas ni. Would you mind to share with us here? Taufik, carry on. Dengar tak? Hello? Dengar. Okay. Cuma kuatkan sikit je. Kuat sikit. Kuat sikit je. Kejap, kat mana dia punya? Kalau macam ni dengar lagi kuat ke lagi slow? Lagi slow. Okay. Hello? Ni yang ni? Berapa Hello, test. Okay, clear. Okay. Mula-mula saya nak ucap terima kasih kat Abang Mio sebab dia jumpa saya. And then dia pernah try dulu first, and then saya reject sebab saya tak berapa minat dengan sistem dia punya sistem takaful. Tapi bila ada what we call a push strong from Abang Mio, and then Abang Shidi, and then dapat ilham daripada Abang Lutfi. So semua yang saya sebut ni, dia orang jadi saya punya drive. And then honestly saya tak tengok Hokkaido. Saya fikir yang paling penting adalah tolong orang sebanyak yang mungkin, and then kita akan dapat sebanyak yang mungkin, and then lepas maybe kita akan even dapat lebih daripada Hokkaido. Maksudnya kita just go tanpa stop. Macam sorry lah, saya nak beritahu saya punya style ni, saya punya style memang macam Naruto, Hinata Shoujo, yang jenis-jenis anime yang bersemangat ni. Memang kalau orang lain jumpa,
saya tak macam orang normal. Saya orang yang pelik. So saya suka saya pelik sebab saya jadi diri saya. Itu je. Be yourself. Kalau macam Apa dia sebab tu apa dia? tak boleh Tak tahu. Tak jelas lah Malubi. Lutfi pula Taufik. Ya. You boleh buat kaki buncit ke? Kaki buncit. Macam you kerja banyak-banyak tu. Tak sebab ada Sat. Taufik, you dah jumpa betul-betul you punya intrusi yang bagus lah. Sebab dia memang kaki Naruto pun. Itulah saya tengok dia main game dengan siapa tu hari tu. And then honestly satu saya dapat ni lah yang bagus, kita dapat Abang Rusdi. Saya kawan ejen lain saya yang dulu pernah jadi ejen, dia orang resign sebab dia orang cakap kata dia punya gap dengan macam level Abang Rusdi tu sangat jauh, macam nak contact susah, nak tanya susah and then so on. So thank you sebab selalu angkat call saya. Saya kalau saya ni jenis tak malu tau. Saya tak tahu saya tanya. Kalau saya nak. Saya bukan, saya memang minta maaf lah saya ganggu, tapi saya memang tak ada, bukan tak ada kemaluan. Tak ada malu tu. Dalam bidang ni kalau siapa malu, kesian lah. Kan? Tak perlu malu pun. And then kalau boleh you guys macam nak betul-betul boleh close ke apa, just help them, bagi tahu nilai yang sebenar and so on. People will come to you sebab macam mana, from my side, my client dia siap bagi tahu dekat semua family ipar dua semua ambil dengan saya. So which is when we try to entertain someone tu, entertain betul-betul supaya kita jaga dia punya masa depan. Sebab kita fikir dia sakit, dia mati, dia accident. Benda tu je, bila fikir tu siapa nak tolong? Kita yang tolong dia sebab apa? Kita tolong pergunakan sistem untuk dia dapat pampasan yang banyak. Itu je. Saya fikir bila kita fikir nak tolong orang, macam mana nak cakap, same as Abang Mio lah, dia selalu nasihat saya hari-hari, tolongkan Allah. So bila kita nak tolong, sebab saya tak kaya macam Abid Liu, so saya boleh tolong guna effort saya, guna masa saya, tu je. And then terima kasih lah Abang Luffy selalu duk share dia punya brilliant punya sharing tu. So which is saya pun macam, wish bagus ni, saya copy sikit. And then sebab saya jenis tak suka copy terus, saya ada tambah-tambah sikit lah, sebab saya nak itu macam, saya suka improvise. Saya tak ada idea, tapi saya suka improvise. Macam itulah saya punya story. Saya alhamdulillah, thank you Abang Shidi dengan all lah yang tolong saya, yang boleh, kalau tak ada Abang Shidi, saya rasa saya stuck juga, saya tak boleh buat apa. Alhamdulillah lah, that's good. Actually we support each other dalam RNR group, that's why kita menggunakan RNR, Rusdi and Rakan. Kalau saya guna nama saya saja, Rusdi Mubarak Group lah, apalah semua tu, untuk apa kan? Jadi team kita kena ingat we support each other lah. Actually untuk pengetahuan you all beruntung sebab group kita paling muda. Maksudnya bukan saya nak cakap umur ejen tu. Kalau umur ejen tu Ustaz Azman lah yang paling senior dalam ni kan. Tapi saya nak bagi tahu group kita paling muda. Bila paling muda, kita tak ada pilihan lain. Dalam dunia industri takaful ni, dia ada politik dia. Saya betul terang, dia ada politik dia. Politik dia adalah you show the result, you will get more. You show the result, you will get more. Maksudnya suara kita akan didengari. And saya banyak proposal yang kita minta pihak company untuk tambah baik sistem dan sebagainya. Alhamdulillah dia orang semakin mendengar. Tapi because of we show the result, team kita pun result pun bagus. And you all tak pernah hadapi lagi saat macam mana Ustaz Azman close case besar dan macam mana nak approve case tu. You all tak pernah hadapi lagi macam mana Tuan Lutfi close case besar pada bulan 1 hari tu. Betapa toughnya dia nak dapatkan approval. Tapi because of we have the result, that tactical tu it help us balik. Maksudnya management dia tengok situ, okay, they consider benda ni kita boleh tolong untuk approve dan sebagainya. Jadi that's why I keep mention to you, you do your job. Macam Tuan Lutfi, Tuan Taufik, which is tahniah for you. You ambil pendekatan di mana you nak membantu seramai mungkin. Jadi bila nak bantu seramai mungkin, you tak boleh dah nak consider bahawa kawan ni mampu ke kawan ni tak mampu. Itu nombor 2. Soalnya share dulu. Bagi tahu dulu. Soal dia mampu tak mampu itu perkara kedua. Apabila you dah share, you letakkan proposal, tak kisahlah paling murah. Kalau paling murah RM50 kita boleh buat, kita usaha paling murah RM84 yang kita boleh buat. Kan?
Dan pengetahuan you all, kita beruntung dalam team kita pula, kita ada seorang yang sangat dedicated dalam buat flyers dan sebagainya, itu Tuan Lutfi. Kan, beliau memang sangat dedicated, dia dah clearkan siap-siap RM84 punya guideline. Tapi bila kita bincang, kita tak boleh lah nak clearkan, letakkan siap-siap number coverage berapa dan sebagainya. Penat kita nak buat semua benda tu. Jadi kita memang ada jadual dah siap-siap kan, tapi plan yang kita buat tu kita buat secara kerangka saja. Bila you share dekat dia, okay, you punya kemampuan macam mana, senang baru you boleh masuk value-value dia. Tapi semalam tak salah saya, Tuan Lutfi dah buat preparation tu. That's why kita hari ni antara discussion kita lebih kurang dalam 15 minit saja, tak lama mana. Kita akan minta Tuan Lutfi share. First of all, saya ucapkan tahniah Tuan Lutfi. You 2 bulan berturut-turut you submit 15,000 group SCE kan. Bulan 1 17, bulan kedua 15. Never stop. Sebab kena ingat kita ada 2 bulan yang kita mungkin akan bercuti. Raya dengan puasa. Jadi get ready for that. Kalau boleh all out sekarang. Bantu sekarang. Siapa-siapa yang nak capai 12 case setahun, ini waktu dia. Jangan tarik handbrake. Carry on. Maksudnya 12 case tahun ni, kalau saya tengok Alwani tinggal 1 case, lagi Alwani dah settle, alhamdulillah. So yang lain tu, saya punya impian adalah semua ni mesti quality wealth planner. Baru kita boleh move ke depan lagi next level insyaAllah. So Lutfi, would you mind to share with your punya part untuk plan RM84 sebulan? Let's stop. Boleh. Sekejap Okay. Apa benda ni saya record. Jadi insyaAllah nanti saya akan buat sharing kat dalam group by link, dan you all boleh buka sendirilah this record. RM85 actually. Okay, tak apa. Kita go for RM85 tuan-tuan dan perempuan. Kenapa kita buat 85? Sebab senang. Kita nak buat 84, nak bagi balik RM16. Nak kena cari lagi RM1, RM15 je kita balas balik kat orang. Kan? Tapi 85 ni senang lah. RM85 kalau kita darat dengan ACE ni, darat dengan 12, lebih kurang dalam 85. Clear ke? Clear. Jadi Lutfi, you carry on dulu you punya sharing. Clear Lutfi? Lutfi, okey kah? Ke ada problem kat sana? Tuan Lutfi? Sekejap. Saya rasa dia punya side dia ada problem sikit, network dia. Okey, sekejap Okey, tak apa. Okey, nampak tak? Sekejap. Belum. Okey. Nampak dah. Okey. Assalamualaikum. Good morning. So, thank you for spending your time pagi-pagi ni, pagi Ahad ni. Pagi. So kita just nak share sikit ringkas tapi padat, okay, tentang plan RM85 ni. Actually kita boleh guna opportunity macam kita buat dululah masa plan RM50 dulu tu. Permulaannya tak ada siapa pun nak tengok sangat RM50 ni. Tapi when come to the end, semua pakai mulut nak buat, and then masa tu baru nampak boom kan, hujung bulan 1. So kita awal apa yang kita buat, kita dah buat 4 kategori, okay? 4 kategori dekat sini, yang mana kita fokus kepada plan komprehensif, yang mana semua adalah ya, sentuh je tentang apa, meninggal ada, lumpuh ada, critical ada, kemalangan ada, MP, elawat, semua ada. Kiranya kata dekat prospek, kata dekat klien, insyaAllah kalau apa-apa yang jadi, plan ni akan jadi plan yang sangat-sangat membantu. Semua boleh claim, insyaAllah. Okay. Okay, dan pilihan kedua, yang ni kita buat fokus kemalangan, iaitu masa dalam seminggu 2 ni saya jumpa banyak klien, banyak prospek yang approach daripada Twitter tu. So apa yang saya dapat, saya buat fact finding dulu. Okay. Dan dari situ kita tengok
dia punya risiko dari segi pekerjaan, dari segi hobi, dari segi dia punya lifestyle. So kita boleh decide lah sama ada nak bagi komprehensif ataupun kita nak bagi yang fokus kemalangan. So dalam seminggu 2 ni saya banyak buat plan yang fokus kemalangan. Idea dia, kita letak satu coverage yang tinggi untuk kemalangan, fokus kepada penggantian gaji. Penggantian gaji, yang mana gaji itu hilang akibat MC ataupun akibat masuk wad, dan plan terkaful ni insya-Allah akan membantu dari segi menggantikan gaji yang hilang, pendapatan yang hilang dengan allowance MC, dengan allowance. So banyak antara prospek yang saya dapat tu convince lah. Dia rasa wah, yang ni antara salah satu plan yang boleh gantikan income yang hilang. Okay. Tetapi ayat yang kita guna selalu, tuan proceed dulu dengan plan ni sebab risiko tuan tu agak tinggi tentang kemalangan ni. Selepas 2 ke 3 tahun ataupun setahun ke, ada increment gaji, ada duit lebih, mungkin dah tukar kerja. Okay. Lepas tu boleh kontak saya, kita upgrade, kita tambah manfaat penyakit kritikal. So pada masa ni kita fokus dulu tentang penggantian gaji dan secure gaji kita. Ini untuk kemalangan lah. So far clear? Okey, yang ni pula untuk penyakit kritikal. Penyakit kritikal kita tak letak kemalangan, kita tak letak LRMC, kita hanya letak pampasan penyakit kritikal dan juga allowance. So basically yang ni untuk prospek yang cakap agak safe, okay, dari segi kerjaan. Mungkin dia kerja naik drive, mungkin dia pergi naik LRT ke, dia punya pekerjaan mungkin kelas 1. So boleh gunakan option ni untuk approach prospek. Kita fokus kepada penyakit kritikal dan allowance. Dan dekat sini kita letak waiver sekali, yang mana waiver ni akan freekan plan ni once kita dapat pampasan penyakit kritikal. So dari sini kita boleh tengoklah sama ada dia tu, kita kena educate actually prospek tu, klien tu. Kita tengok, kita kena buat CFF, fact finding, baru kita boleh bagi pilihan yang mana yang sesuai lah dengan prospek tu. Okey, Ri. Okey ya, semua. Okey, yang nombor 4 ni kita pergi go basic lah. Ya. Go for basic. Yang ni saya sepatutnya letak plan hibah. Tetapi kalau kita letak plan hibah, dia dah defeat dengan income protection punya title tu. Sebab income protection ni basically dia bukannya basic coverage kan. Dia kena ada penyakit kritikal. So saya just letak kasih sayang lah, yang mana kita fokuskan kepada kematian dan kelumpuhan. So dari sini coverage tu boleh bagi lagi kau-kau lah, sangat-sangat tinggi. Kalau Lutfi punya pendapat sebagai ejen baru ataupun siapa-siapa lagi, dia jumpa klien yang memang tak pernah ada apa jua coverage. You punya pilihan di antara 1 hingga 4 tadi, you macam you punya suggestion you yang kita minta kepada kawan-kawan kita ni, recommend kepada pilihan yang mana satu? Okey, kalaulah kita jumpa orang tu dia tak pernah ada takaful, dia tak tahu langsung tentang insurans, dia kosong knowledge, dia nakkan satu perlindungan, kita go for comprehensive. Yang ni yang paling ideal lah. First kali pergi ke comprehensive. Okay. Dan dari sini, when moment kita fokus tentang comprehensive ni, kita bagi tahu dekat dia, you ada semua manfaat, okay, you ada semua manfaat komplit lengkap
tapi you punya manfaat tak boleh tinggi. Okay? You punya manfaat tak boleh tinggi. Contohnya umur you 35 tahun. Okay? Basic untuk hibah adalah 60,000. Penyakit kritikal 40,000. Kemalangan 20,000, itu standard lah. Dan lawak pun tak boleh tinggi. Dekat So dari dekat sini Ya. saya tengok macam you fixkan you punya accident tu static dekat 20,000, betul tak? betul. Tapi kalau saya kalau sesiapa saja yang dia jumpa klien yang agak kritikal, yang maksudnya nak ada penyakit kritikal sedikit tinggi, you boleh adjust lah. Ini hanya sekadar cadangan daripada pihak kami yang kami sediakan proposal. Tak semestinya follow accordingly lah. Betul. Kita beritahu dekat prospek yang mana kita punya plan yang kita buat ni adalah satu cadangan. Apa-apa pun bergantung kepada tuan badan untuk decide manfaat mana yang dia nak. Kalau kata dia nak penyakit kritikal tinggi, dan kita bagi penyakit kritikal tinggi. Kita akan kurangkan kemalangan. Sebab kita kena play within the budget. Unless prospek tu cakap I willing to pay more. RM100, okay, kita boleh buat tinggi. Ni door opener saja. Maksudnya you ada bahan untuk you share kepada klien. Kan? Tapi kalau kata klien ada kemampuan yang lebih tinggi dengan dia punya bajet yang dia mampu, so boleh turn balik kepada you punya advisor masing-masing. Macam Taufik kadang-kadang kalau tak boleh communicate dengan saya, Tuan Mio, Zalika boleh communicate dengan Saudara Arifin. Macam Mustaqim, Rezwan ataupun Kak Zaliha boleh communicate dengan Ustaz Azman. Macam Lutfi pula, Alwani, Hisham, semua boleh communicate dengan Lutfi. Jadi kita boleh bantu you all macam mana nak buat preparation kepada proposal masing-masing ikut kepada kemampuan yang dia nak allocate dekat kita punya plan yang kita nak bagi ni. Tapi sini kita kok mana pun, kita sebagai agent, kita kena bijak untuk bagi recommendation lah. Betul. Kalau kata kita nampak dia ni kerja sangat kritikal, contoh driver lori, jangan kita bagi komprehensif. Komprehensif ni kalau apa-apa yang jadi, dia tak ada, mungkin dia sihat, dia tak ada risiko tentang sakit kritikal, kan? Kita letak dia, mungkin dia umur dia 35. Bayar RM85 dapat coverage RM60,000 kalau meninggal. So sangat sikit lah. Why not? Kita pergi ke pilihan fokus kemalangan. Fokus kemalangan, kita letak kemalangan, LNC dan sebagainya tu, dia akan bagi sedikit tinggi lah. Daripada RM60,000, boleh dapat RM92,000. Beza tu RM30,000. Setuju. Maksudnya apa yang kita dah buat dekat sini untuk pengetahuan you all, kita ada 4 pilihan. Kalau you all tengok tadi, kita ada komprehensif, kita ada kemalangan, kita ada yang ketiga tadi. Apa dia Lutfi tadi yang ketiga tadi? Penyakit kritikal, betul tak? Penyakit kritikal. Dan yang keempat itu adalah sebenarnya kepada hibah yang paling tinggi, tapi kita tak go perkataan hibah tu sebab kita nak sebab setiap plan ni adalah hibah. Hibah ni adalah penama, you tak payah risau. Kita gunakan kasih sayang. Pilihan keempat tu maksudnya dia nak allocate coverage yang sangat tinggi berkaitan dengan manfaat asas, tapi kita tak nak lah cerita dia tentang hibah semata-mata sebab kita letak waiver juga. So you all boleh tengok proposal ni, insyaAllah kita akan share selepas ni Lutfi ya. Ya. Dan saya nak you all semua pakat hadam, you all dapatkan sedikit idea, check balik prospek yang mana you all dah present tapi mungkin you all tak dapat buat closing sebab faktor-faktor proposal dan sebagainya, mungkin daripada sini sebagai satu guide. Okey, Mio, ada soalan tak kepada Lutfi berkaitan dengan pilihan-pilihan ni? Okey, clear. Clear. Tapi Ustaz Azman? Ustaz Azman ada soalan? Ke Ustaz Azman ada dalam kelas? Mamu ada? Mamu masuk dah. Mamu ada. Taufik ada soalan? Ada nak tanya Abang Lutfi. Kalau macam yang kita pilihan satu ni contoh kan. Okey. This one semua yang ada ni semua RM85 kan? Betul tak? Ke betul. Oh.
memang gunanya macam accent tu lah. SI, Betul. say illustration. I see. Okay. Masuk kalau you tengok sini Taufik, you rasa coverage dia mantap tak? Mantap. Sebab macam wow, okey lah macam which is okay sebab saya pun tak terfikir nak buat semua ni, tak sempat pula. Tak apa, Baik, Taufik. you dah ada guide ni, at least you boleh main-main tu saja. Bila you tahu Senang. amount berapa banyak nak masuk. Kalau tidak saya duk try test. Boleh main lah Taufik. Main tengok umur 25. Letakkan average tu lah. So untuk yang RM85 ni, dia tak ada yang saya buat dapat cun-cun 85. Ada yang dapat RM85 2 sen. Okay. Ada yang saya dapat RM85 50 sen. So ada sen-sen kat belakang lah. So for me normally klien dia tak kisah sen-sen ni. Dia nampak coverage tu wow, dia cakap okay, no problem. I tengok cash value pun nampak wow juga. I tengok cash value bawah tu, okay, not bad. Okay, Alwani ada soalan Alwani? Ni sebab ni wanita ni, tengok komprehensi wanita ni. Okay, tadi kan ada waiver Komprehensi 36 pula. sakit kritikal tu kan? Itu dia bayar one off kan kalau macam misalkan sakit kritikal lah. Soalan Hello? mana? Merujuk pilihan mana? You punya rujukan dia. Okay. For example, yang sekarang kita tengah tunjuk lah, nombor 5 ni kan. Kan income, kan protection kan still covered sampai umur 60. So, bila dia dah bayar papasan 36 sakit kritikal tu, plan tu still continue ke ataupun dah habis kat situ lah? Maksudnya lepas dah bayar papasan tu, lagi 2-3 tahun dia masuk ward lah, whatever lah. Dia sejalan ke ataupun dah bayar papasan tu, dia dah stop kat situ dah tak ada dah cara mampu cuma sampai polisi tamat. Okay, Lutfi nak jawab ke saya nak jawab? Saya jawab dulu lah. Okay, kira on. Okay, dekat sini dia ada tricky sikit. Okay, once kita letak waiver penyakit kritikal, tak kisahlah untuk pilihan 1, pilihan 2 ataupun pilihan 3, even pilihan 4 sekalipun, dia once penyakit kritikal tu detect, klien buat claim, segala manfaat yang ada akan tutup. Rider dia semua akan tutup. Rider yang tutup, Contoh, asas dia cover lah. Okay, contoh, kita pergi komprehensif. Kita tengok umur 20, penyakit kritikal 100,000 kan. So once klien dapat 100,000, manfaat kemalangan, LMC, light duty, lawat, khairat je ada lagi kan? Khairat ada lagi. Khairat ada lagi. Khairat, Lain-lain, upah haji, badal wakaf tu semua ada lagi. ya, lain-lain punya rider semua akan tutup kecuali basic coverage iaitu kematian dan kelumpuhan. Ada soalan? Taufik ada soalan je ni? Tak ada tuan. Okay, you kena clear. Dalam takaful term ni tak sama dengan plan takaful link pada siapa yang biasa guna takaful link sebelum ni lah. Even kalau you ada pro essential tak sama macam waiver untuk this one. Takaful term ataupun takaful law 100. Kalau you main takaful hero, waiver dia pun tak sama juga macam takaful term juga. Sebab waiver yang lain adalah dia still covered untuk meneruskan benefit-benefit rider yang ada. Okay, tapi dalam takaful term ataupun takaful law 100, apabila you tick the waiver, apabila kena penyakit kritikal, manfaat penyakit kritikal tu dapat 100,000. Lepas tu kena dan dia ada waiver dekat itu. Apabila dia gunakan waiver tu automatic benefit selain daripada manfaat asas iaitu meninggal dunia, lumpuh ataupun khairat kematian pada haji pada korban ni, semua yang lain tu akan tutup. Dah no coverage within that period sampai berlaku manfaat meninggal ataupun lumpuh. You mesti clear. Sebab tu you tengok waiver, kenapa you letak tick waiver charge dia murah sungguh. Dan murah dia pula tu kalau you perasan, amount dia tu sama dengan amount sum covered. Tapi kalau you tanya saya, klien tak kisah pun. Yang klien kisah dia kena bayar ke tidak, itu soalan pertama. Dan yang that's why bila dia nak kena bayar atau tidak, you kena letak penyakit kritikal tu tinggi.
Janganlah letak penyakit kritikal tu 20,000, 30,000 tu sangat-sangat sedih. Letak penyakit kritikal, kalau boleh letak paling minimum 50,000. Paling minimum. Kan? Sebab penyakit kritikal ni, saya bukan orang yang mengalami masalah tu. Tak ada lagi nak experience saya nak share. Tapi klien pernah ada. Tapi orang yang paling layak untuk kita share tentang penyakit kritikal ni, tak ada orang lain dalam grup kita ni, melainkan seorang saja hamba Allah bernama Mamu. Mamu Arifin Takaful. Dia je tahu betapa peritnya kalau kena penyakit kritikal ni, kos yang tak di-cover oleh pihak hospital disebabkan rawatan ni, berapa banyak duit nak kena keluar. Kan? That's why kita galakkan you all, kalau boleh paling tidak lah, busuk-busuk plan lah. That TPD penyakit kritikal mesti ada. Paling busuk-busuk. Kita recommend kat klien. Sebab klien tak alami, dia tak apa lagi. Tapi you tengoklah pekerjaan, kalau dia memandu lori macam Lutfi cakap tadi, go for the accident punya benefit yang tinggi. Sebab itu lagi risiko untuk diri dia lah. Okay, Lutfi. Okay, Din. Jangan nak sambung. Untuk plan ni, kalau perasan, saya tak letak dalam ni, dalam slide ni lah, waiver. Yang tu bergantung kepada penerangan masing-masing lah. Ada setengah agent ataupun ada setengah prospek, dia nak plan ni manfaat dia masih berjalan selepas dapat penyakit kritikal punya pampasan kan. So, bergantunglah. Tapi dekat sini, dekat table yang saya buat ni, semua saya letak waiver siap-siap. So kalau kata dia nak waiver, dah inklusif dah dalam plan ni. Tapi kalau dia tak nak waiver, lepas kita terang, bang, kalau abang tahu tak, kalau kena sakit kritikal, abang dapat 50,000 cash, plan ni, dia akan matikan semua manfaat. Pas ni kalau kemalangan, kalau masuk ward tak dapat dah, kalau nak claim allowance light duty pun tak dapat dah. Kiranya abang hanya tunggu perlu mati ataupun lumpuh je. Kalau lumpuh, abang akan dapat baki dia 20,000 example untuk umur 25. Kalau kata meninggal umur 30, waris akan dapat baki iaitu 12,550. So yang ni yang abang kena clear. Yang lepas kita cerita, dia cakap, Ufi, saya tak setujulah. Saya nak manfaat ni semua ada. Walaupun saya dah ambil pampasan penyakit kritikal. Okey, boleh? Jadi tak adalah letak waiver. Tak payah letak waiver dan manfaat kita pun boleh, coverage kita pun boleh jadi tinggi sikit. Dia ada pro and cons lah. Kalau kita perasan dekat sini, the good thing tentang plan macam ni, dia sebenarnya bila you letak waiver, coverage caru mayu sedikit tinggi. Dan pada ketika ini, kalau you perasan sakit kritikal mungkin dapat 50,000, tapi mungkin setengah orang dia masih bergaji, masih ada kerja lagi. Tapi kalau 50,000 ni pun kadang-kadang dia boleh bayar je untuk setahun siap-siap. Mungkin 2 tahun dia dah allocate siap-siap. Which is still good, RM85 kan. Setahun lebih kurang dalam RM1,000 je. Dapat RM50,000, ambil lah RM2,000. Bayar siap-siap dekat Takaful. Letak allocation tu siap-siap. Jadi insyaAllah tak ada isu untuk dalam tempoh setahun ke 2 tahun. Paling tidak lah. Okay. So saya harap you all dapat absorb apa yang disampaikan oleh Tuan Lutfi. Terima kasih banyak-banyak Lutfi. InsyaAllah Allah membalas segala usaha yang Tuan berikan kepada bahan-bahan yang Tuan sediakan. Dan saya percaya Tuan juga mendapat satu manfaat yang sangat besar yang kita tak sedar. Kadang-kadang mai je rezeki yang tak dijangka kan. Itu yang saya tengok. Saya dimaklumkan saya dapat disampaikan oleh AM lain dengan call saya. Dia cakap, Syedi, besarnya pahala group you all. Sebab apa? RM50 hibah plan tu dah 100 Malaysia guna. Flyer saya cakap kat dia untuk pengetahuan you, yang sediakan plan tu, yang buat calculation tu bukan grup kami. Itu grup Cikgu Muhammad. Kami olahkan balik. Kan? Tapi orang yang olah semua tu Lutfi ada kan. Saya bantu bagi kebenaran dia. Kita tak ada buat apa pun. Tapi itulah kerja kita. Kerja kita memberi dan kita kena ingat yang paling penting sekali kita dekat sana lah. Nak bawa balik sedikit saham dekat sana kan. And saya cuma minta you all out pada apa yang you all sedang usahakan masing-masing. Kalau dalam keadaan sekarang ni sangat-sangat kritikal di mana ramai yang kena buang kerja, yang tak ada kerja, ada harta, kalau ada income pun mungkin dah kena potong sedikit dan sebagainya. You all nak present plan 100 mungkin tough, 200 mungkin tough. Adalah yang mampu 200-300 ni, saya tahu level mana, level engineer dan sebagainya. Tapi kalau level yang technician bawah, yang kerja biasa-biasa, you nak pergi present plan 100 ni susah.
Dan RM85 ada. Dan kita all out. Kita punya ayat simple saja kita highlight kat dia orang. Kita pernah ada plan paling murah dulu RM50. Tapi company dah stopkan atas faktor bahawa plan tu tak boleh nak menampung kos sedia ada. Tuan-tuan, tumpang ada RM85, rebut peluang ni. Sebab sampai waktu nanti dia akan hilang juga. Dia mungkin akan pergi sampai ke RM100 paling minima. Jadi tumpang masa duk ada ni, usaha sebaik mungkin. Cakap kat dia RM85 ni tuan boleh dapat semua coverage. Semua benefit duk ada. Kami sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta daripada di kalangan kawan-kawan kita, jangan give up. Saya tahu sangat tough. Kalau kata macam Mio seorang-seorang di Kuala Kangsar, Taufik seorang-seorang di Kuala Lumpur, memang agak tough di mana kita nak pergi jumpa orang pun belum tentu boleh dalam keadaan COVID. Tapi kalau you all tough, kami pun sama tough. Kita promote melalui website, alam maya, dengan media sosial, dengan WhatsApp-nya, dan kita akan ada medium TikTok. Mamu tengah usahakan TikTok. Lutfi, alhamdulillah, tahniah, you punya Twitter you, penulisan you mendapat lebih kurang berapa retweet? 40,000. Tak, lebih banyak sangat. 4,000, 5,000. 5,000 retweet. Dan dalam 5,000 tu, kalau tak salah saya 3 hari untuk turut, never miss you dapat klien, prospek. Yang prospek bertanya sebab istiqomah you bukan hari ni. 3 tahun yang dulu you menulis. Tuan Mio, dia ada dia punya pengikut setia dia. Cara bahan yang dia share, hari-hari dia share. Orang tak like pun, kadang-kadang orang tak komen pun, tapi orang call. Tiba-tiba mana klien jauh hari datang daripada Mentakap ke Bentung lah. Tawar. Daripada Tawar mana hala dah. Mio pun cakap aku pun tak kenal ni main mana tapi kau jangan bagi proposal Tuan Lutfi, padam bawah tu. Yang tu kira buat sedekah jariah. Itu hibah lah. Hibah Hibah. Jadi adik, okey. Mamo ada di talian ke Mamo? Ada. Cantik Mamo share sikit Mamo TikTok. First itulah terima kasih kepada Lutfi lah kan, sebab abang tengok memang betul lah yang apa Lutfi buat ni, sebab dia membantu sangat untuk ejen yang baru nak start, yang baru nak mula ni, sebab dia straightforward, tak pening kepala sangat dan amat mudah lah untuk dia nak present kan. Biasanya memang kita baru-baru pun kita akan start dengan plan-plan macam ni dulu. Lama-lama tu kita dah tahu game, baru kita pergi 150, 200, 300 macam tu lah. So untuk yang baru ni, yang baru-baru Taufik Alwani tak apa, main dia plan kecil-kecil dulu. Kami semua pun start plan kecil-kecil. Sampai kita dah build up base kita tu, kita dah ada branding, kita dah ada base, orang dah kenal, kita mula pakar sikit daripada quotation apa semua, dan baru kita pergi a bit higher. Macam Tuan Rizky cakap pun betul juga, sekarang pun dengan COVID kan, so orang pun tak ada banyak allocation untuk takaful. So still RM85 still something lah untuk mereka. So tentang waiver tu simple je lah. Just ulas sikit, untuk waiver tu simple. Kalau klien tu jenis nak rider yang banyak, jangan letak waiver. Tapi kalau dia nak manfaat basic, letak waiver. Simple macam tu je. Sebab apa kata dia, bila you nak rider yang banyak, of course dia nak rider tu berkekalan sampai bila-bila. So kalau dia letak waiver, rugilah rider yang lain-lain tu. Sebab kan memang dia akan argue kat situ, habis bulanan saya nak kena bayar juga, tak ada masalah tuan dapat RM100,000, tuan ambil RM2,000-3,000 bayar untuk 2-3 tahun advance, tak ada masalah pun. Kan dia pun tak terasa kan. So dia kata dia should be okay, sebab bukan pakai duit dia bayar. Kan dah bukan pakai gaji dah, dia ambil daripada RM1,000 tu RM5,000 kalau dia bayar untuk 5 tahun, dia dah tak pernah pening kepala. So they should be okay sebab dia dapat kat tangan. Okay, apa tadi? Okay. Untuk TikTok tu tentang hibah pun saya memang ada sikit konten untuk buat plan hibah punya TikTok tu, cuma masih lagi duk cari sebab memang rata-rata dalam market dia orang duk promote plan hibah, which is there's no such thing as plan hibah lah kan. Cuma kita tak boleh cakap macam tu, takut ada orang lain cakap lah. Cuma kita nak divert dia orang punya knowledge kepada proper way of understanding hibah, which is hibah tu adalah salah satu cara pembayaran manfaat kepada waris kan. Itu yang dia ada dalam semua plannya. Cuma kita still macam saya cakap, saya still jadi plan hibah macam mana basic belum masukkan sedikit penyakit kritikal. Yang mana klien dia mungkin
faham ke tak faham ke, atau nak ke tak nak, kita sebagai ejen tolong letak. Kalau tak letak, memang masalah. Pasal penyakit kritikal, dia senang cakap lah, saya selalu put it this way lah, antara kematian penyakit kritikal dengan lumpuh, kalau kata kita kira kebarangkalian lah, kita bukan predik kita kira kebarangkalian. Antara tiga ni kebarangkalian untuk penyakit kritikal lebih tinggi daripada lumpuh dengan meninggal dunia. Sebab penyakit kritikal, once kena, kita masih lagi, ada yang masih lagi kena kerja, ada lagi yang masih kena bayar loan rumah, loan kereta, semua masih lagi kena bayar. Sedangkan lumpuh dengan meninggal dunia, tak perlu risau dah benda-benda tu semua. Kan? Loan kereta tak bayar, loan rumah tak bayar. Tapi penyakit kritikal orang tak faham. Kerana penyakit kita dah tak boleh bekerja, tak ada income. Dan yang kedua, masih lagi kena bayar loan kereta, loan rumah sebab MRTT Auto Life tak cover pun benda tu. So waktu tu, bila jadi macam ni, very simple lah Kak. Klien akan being super sensitive. Dan dia akan harap yang kita ni sebagai ejen akan menyelamatkan dia lah. Dan waktu tu bila dia call kita cakap lah, abang hari tu cakap nak manfaat hibah je, saya bagi hibah je lah. Alah Luffy, awak tak cakap, bagi tak lah penyakit kritikal ni kena. Luffy lah kena beritahu kat abang, Luffy ejen, abang tak tahu apa. Basically blaming issue semua kat situ lah. Itu sedikit banyak yang saya boleh kongsi lah. Sebab untuk pengetahuan juga tu, di sini saya pun bawa balik follow up hospital lah, itu hari Khamis untuk wife saya. So reading untuk protein dalam darah dia tu selalu tinggi dah. So ada 90 lebih, 96 reading. Sehari tu masuk cancer first tu reading dia dalam 121. So ada lagi gap dalam 20 lebih lah unit untuk reading dia, which is saya rasa lagi 3 bulan atau 6 bulan kok mana pun reading tu akan sampai dan dia kena start buat balik treatment. Cuma doktor bagi tahu, dia kata dah ada few types of treatment which is advanced lah macam-macam, dan ada juga yang on medication. So itu yang saya macam tengah duk find out juga, sebab outpatient untuk kemoterapi yes tak ada masalah. Doktor macam cuba nak avoid kemoterapi sebab dia cakap ada efek benda lain. Tapi kalau kata dia go with medication, then jahanam lah saya, sebab dia sendiri dah beritahu medication tu sangat mahal. Saya tak rasa medication tu boleh claim sebab dia tak fall under kemoterapi. Tak sure lah walaupun dia boleh fall under oral kemoterapi kan, saya tak sure. Medication tapi on inilah outpatient lah. Oh ya, medication kat rumah je lah. Sebab dia ni memang dalam market ada medication untuk kemoterapi ni. So oral medication. So kita duduk rumah kita makannya, ubat tu memang mahal. Sekarang sebiji RM1,000 pun ada. Betul. So saya tak pasti ni, tapi doktor dah beritahu saya siap memang mahal. Cuma saya nak kena find out juga on Smart Medic 200 ni, kemoterapi ni tak kat mana, sebab biasanya ubatan bawa balik pun dah tak cover kan. Betul. So saya tak rasa macam dia boleh cover untuk medical ni unless dia betul-betul fall under oral kemoterapi, dan tak tahulah sama ada sedikit argument kat situ ke tak. So itu antara benda yang saya boleh kongsi tentang penyakit kritikal lah. Standard masih lagi bil saya setiap kali berjumpa doktor 7,800 setiap follow up. Cuma tahun ni baru jarak 3 bulan, so bolehlah tahan sikit. Itu pun kalau 800 kali 4 kali untuk setahun dah 3,200, which is tak boleh claim. So manfaat penyakit kritikal apa jadi pun tuan-tuan, jangan abaikan. Tak boleh banyak pun letaklah sedikit banyak mana. Saya selalu letak basic, kalau boleh bawa jangan bawa pada 1,000. Tapi kalau tak ada 1,000, 50,000 pun still something. Tapi jangan biar plan bogey kosong macam tu je. Itu je gitu. Okay, thank you Mamo. Kita sama-sama doakan agar segala usaha Mamo untuk isteri dia dipermudahkan insya-Allah. Dan pada sama beringat pada diri kita masing-masing. Pastikan isteri-isteri kita, kalau si suami yang bertanggungjawab, isteri-isteri kita tu ada plan penyakit kritikal, paling tidak cancer care. Paling tidak cancer care. Kan? Sebab apabila berlaku satu musibah ni memang confirm kita paling tak jangka. Kan? Macam saya buat siap-siap untuk isteri saya ada lebih kurang 400,000. Saya buat critical illness. Tapi you all pandai, you all dah cerdik, dah pandai, dah tahu nak main dekat mana. You all tak perlu nak risau dalam aspek tu. Tapi apa yang you perlu buat adalah sediakan daripada awal insya-Allah. Kan? Saya percaya benda ni sangat-sangat sukar untuk Mamo, bukan mudah. Kita boleh dengar saja tapi paling kita tak menguasai kan.
Yes. Nak bawa keluar duit 700 tanpa dapat balik is satu benda yang tak seronok untuk bercakap, kan. Setahun 3,000. Ya, itu baru ubat saja. Itu ada medical card tau. Berapa ramai orang cakap, oh medical card cover semua. Come on. Ada. Buka lah buku polisi. You all tahu in the end of the day apa ada apa tidak. Jadi ini pembelajaran baik untuk kita semua, sebab life can provide everything, especially about amount. Tapi bergantung kepada klien dia nak letakkan kehendak dia kat mana. So saya dah nak menutup, tapi sebelum saya nak tutup, saya nak jemput seorang lagi legend kita yang 2 bulan not bad performance, and orang senior, orang lama. And bulan pertama saja satu kes saja pun dah duduk belakang Lutfi lah. Oh, dia senyum, dia makan, dia kunyah je kan. Bahaya ni, berbisa ni. Ustaz Azwan, share sikit pengalaman Orang Manung. untuk 2021 yang dia rasa awesome berbanding 2020. Okay Ustaz. Ustaz tak dengar, mute. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh dengar. Waalaikumsalam. Okey, tengahkan saya sebenarnya pagi ni ada gotong royong di Sungai Raum, tapi tak apa, boleh raih insyaAllah. 2021 ni, bulan pertama tu alhamdulillah Allah Ta'ala atur rezeki lah. Sebenarnya kalau saya share benda ni, sebenarnya semua orang tahu. Kelebihan kalau kita cuba amalkan mulakan tabung subuh tu, dia bukan dapat cepat, mungkin dia nak dapat lambat, tetapi hasilnya memang akan dapat. Maksudnya Allah Ta'ala bagi dah siap-siap, dia bagi juga atas dunia ni. Jadi satu perkongsian yang saya boleh bagi adalah tabung subuh. Cubalah amalkan insyaAllah. Walaupun kita cerita tabung ni tahun lepas, sebelum COVID lagi kita, selepas tahun hanya dah baru yang kata nak rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi. Yang kedua, fikiran positif betul lah. Fikiran positif ni memain peranan yang sangat penting. Sebab apa, dalam keadaan saya pun yang pernah share sebelum ni, especially di kalangan leader-leader, yang saya ada satu klien yang sangat mengganggu jiwa tak tenteram ibaratnya kan. Setiap kali call, setiap kali tanya, setiap komplain di office, setiap komplain ke HQ. Sedangkan dia hanya nakkan terminate dia punya polisi je, cuma atas kealfaan saya, lambat saya buat submission tentang form tu, dia jadi isu besar. Jadi memang akan ada impact. Cuma dalam pemikiran macam mana kita mengawal stres kita, mengawal suasana tu, kita kena bertindak positif. Dan ada hasilnya. Bila kita positif, kita berdoa, insyaAllah ada. Dan untuk berkenaan dengan takaful ni juga, setiap hari memang kena ada dia punya aktiviti. Memang saya pun, walaupun saya lebih kepada update di status WhatsApp ya, tapi di kalangan kawan-kawan, saya banyak ambil pendekatan lebih kepada berkenaan dengan hibah. Macam saya mulakan semua perkara tentang hibah. Saya cerita pasal pusaka, wasiat dan hibah. Sebab apa, dah memang dah jadi sinonim yang tu. Jadi ke arah untuk dapatkan polisi tu dah jadi lebih mudah. Sebab apa, dia tak ada orang tak nak terima nak sembang pasal pusaka. Kalau hibah, orang akan nampak dah channel dia ke arah takaful. Tapi kalau cerita pusaka, ke arah nak mati lah kan. Siapa tak nak dengar cerita pasal mati? Kalau insurans pun orang cerita pasal mati, pusaka juga cerita pasal mati kan. Jadi pusaka ni yang perkara yang lain sikit. Itu bagi saya lah. Terpulang kepada kawan-kawan yang ada di dalam ni, yang boleh keluarkan, yang boleh ceritakan. Jadi vision saya dalam 2021 ni, insyaAllah saya cuba capai apa yang sehabis baik untuk saya buat. Nampak di dalamnya, dan tak lupa jugalah orang yang sangat membantu. Tadi Taufik pun cerita kalau tak ada Abang Sidi susah. Tapi sebenarnya tak. Kita adalah effort kita sendiri. Rusdi akan bantu, tapi kalau tak mulakan dengan diri sendiri, dia tak akan jadi. Sama dengan diri saya tahun lepas, 2019, 2020, bila saya tak meletakkan diri saya di dalam industri, jadi nak tolong apa? Kita tak mula kan. Jadi bagi siapa yang telah mula, teruskan. Jangan berhenti.
Sebab apa bagi yang katakan saya senior dari segi umur. Kan, tapi segi knowledge, segi aktiviti memang kita kena laju. Tadi pun Sudi kata kita lah grup yang paling muda. Sebab apa kita kena bergerak pada seawal mungkin. Tengah laju ni laju terus. Kalau kita ada nak tahan, nak tunggu kontes, nak tunggu apa-apa tu, dia akan impact kita punya momentum yang tengah kita nak laju, kita boleh laju insya-Allah. Jadi itu sebab sedikit yang saya boleh kongsikan. Tapi sekali lagi saya nak ingatkan diri saya juga, cuba istiqamah tentang tabung subuh tu, insya-Allah manfaatnya sangat besar. InsyaAllah. Bukan daripada kata-kata, sebenarnya dia memang cerita dah daripada kita. Jadi itu saja Cidi, terima kasih bagi peluang untuk berkongsi. Terima kasih kepada Lutfi juga yang juga hampir keadaan macam mana Cidi. Dia punya teknikal dia banyak, dia bagi input. Tak lupa juga Mamu, kan, inspirasi dengan video tu. Saya juga ada bila saya postkan dalam status dah ada memang feedback. Walaupun saya tak pandai pasal TikTok, dah ada register lah. Nanti minta tolong. Dah register dah pun, dah ada account, tapi tak tahu nak buat apa. Dia tengok Jangan orang. joget lah. Jangan joget lah. Dalam tu kita tengok. jangan joget lah. Dah. Pasal apa dalam TikTok semua orang joget-joget. Saya pun rasa, takkan aku nak joget kot. Tak ada kena-mengena dengan tak apa. Kita ikut nasihat yang paling Tak tahulah, nanti boleh yourself, advise saya, boleh guide saya lah berkenaan dengan TikTok ni insyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So Jangan joget malu orang Kuala. Malu orang Kuala ya. Okey. So alhamdulillah kita di peringkat akhir. Saya ucapkan terima kasih, tahniah. Terima kasih kepada semua orang. Terima kasih kepada Mio, kepada Lutfi, Alwani, Taufik, Ustaz Azman dan Mamu yang join pada pagi ni. Saya percaya yang lain pun masih tertunggu. Dan besok kalau siapa-siapa free tu, Mamu ajak jumpa pukul 10 pagi. Saya akan jumpa juga. Siapa ada kelapangan besok pagi, jom kita jumpa di office. Kan? Pukul apa? 10 pagi lah. Janganlah 10 pagi, petang kita dah galik lah ke tempat lain. So pagi tu okey lah. Kita jumpa sekejap lah. Dalam 10 ke 10.30 ke 11. Kan? Okey, bagi yang berada di kawasan PKP khususnya Pulau Pinang, saya minta you all pun jaga diri masing-masing. Jaga tentang ke mana you all pergi pun beringat-ingat Ustaz Azman paling banyak kali bergerak ke berata tempat. Mamu pun sama, bergerak banyak tempat. Kan? Taufik yang berada di KL, hati-hati. Alwani di Johor, Dr. Farah di Johor pun hati-hati. Mio dah jadi PKPB pun, be careful jugalah. Kan? Jadi saya cuma minta kita terus gandakan income. Saya seronok sebab saya tengok interim, everyone punya interim not bad. You all dah hampir mencecah kepada, ramai dah cecah 4 angka. Kan? Jadi kita nak pergi ke 5 angka. Jangan stop, kalau boleh pergi ke 6 ke 7. Kenapa kita perlu kaya? Sebab dengan kaya saja kita boleh tolong ramai orang susah. Kan? Itu terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz David Liu. Kita jadikan sebagai satu panduan untuk diri kita. Orang susah tu yang terbaik sekali yang kita patut bagi pertolongan adalah di kalangan adik-beradik kita. Bukannya orang lain. Kan? Kalau adik-beradik kita tak settle, tak payah cakap tentang orang lain. Kita settlekan dulu adik-beradik kita, insyaAllah. So, yang baik datang pada Allah, yang lemah tu kekurangan dan kelemahan saya masing-masing. Saya cuma minta selepas ni you all tengok balik RM85 punya plan yang Tuan Lutfi bagi. Ingat, kita dah capai 78,000 grup ACE pada bulan Februari. Kita perlukan lebih kurang dalam 8 hari yang terakhir ni untuk settlekan 100,000 grup ACE, insyaAllah. Tak jauh dah, memang sangat tak jauh. Kan? Kita dah capai rekod 102 cases kita submit pada bulan ni. Kita nak pergi, cases tu tak risau, saya nak pergi kepada group ACE pula. 100,000 group ACE insyaAllah. Pada bulan ni sahaja. Dan kita cuba workout sebelum datangnya Ramadan. Sebab ramai orang Ramadan ni kadang-kadang akan beristirahat dan sebagainya. Dan raya. Jadi all out segera sebelum tiba 2 waktu ni. Yang selalunya bukan waktu drop. Itu sepatutnya waktu kita all out. Tapi kita akan buat perancangan lah pada ketika tu. So kita minta Ustaz Azman lah lead doa penutup. Bagi doa dah kami. Sebelum doa penutup, ada tutup majlis dengan tasbih. InsyaAllah. Baik insyaAllah. Kita tutup majlis kalau dah selesai. Selesai Selesai dah.
Okey, insyaAllah. Jadi kita nak cuba amal lah. Doa penutup ni kita sebab apa kita dalam perbincangan majlis ilmu ni kita nak dapatkan keberkatan. Just peringat je, bukan nak tegur apa-apa kan. Benar baik. Dan nanti jadi panel syariah kena peringat ke. Okey, tutup majlis dengan tasbih kepara dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So besok kalau siapa ada kelapangan jumpa di office dekat pukul 10. Ustaz, minggu balik Kuala Ustaz. Balik Kuala Roger lah. InsyaAllah balik nanti teman cari Mika. Kita jumpa. Lama benar tak jumpa Mika. Baik. Itulah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Salam.